Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nabiyil karim wa sahabatil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah wa syukru lillah salatan wa salaman ala habibillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati jawatan kuasa surau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu setelah sekian lama. Sejak daripada COVID-19, PKP March, saya tak dapat hadir, bahkan tak boleh mari ke sini beberapa lama dah, dekat 5 bulan 6 bulan dah. Dan terima kasih kerana sudi tidak membuang lagi nama saya daripada surau ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi membicarakan. Memang kuliah saya belah Kelabang Restu pun saya tak pergi lama dah. Belah Kelabang jadi berat. Nak pergi ada je problem yang mari. Jadi bila hari ni tak ada problem, kita boleh datang insya-Allah. Bukan saya pergi ceramah tempat lain, tak ada, kadang ada urusan keluarga dan sebagainya. Jadi kita masih lagi membicarakan buku Faraid Permasalahan dan Jawapannya. Dan saya ada program khas di tanyalah apa nama, bukan tanyalah ustaz, tanyalah apa saja gitu istilah dia. Tanyalah, gitulah, ada juga tanyalah di fanpage Datuk Ustaz Kazim. Dia ada lebih kurang 1.3 juta followers dekat situ. Alhamdulillah setakat ni sambutan pada hari Ahad lepas, pagi Ahad hari tu, Ahad semalam, baik sambutan, lebih kurang dapat agak 24,000 orang yang melihat program tersebut. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi bicarakan buku Faraid Permasalahan dan Jawapannya. Siapa mana? Muka surat. Okay. Soalan ke-68. Bagaimana pandangan para ulama mutaakhir dalam mazhab al-Imam Syafi'i tentang Baitul Mal? Kita dah sebut beberapa bulan yang lalu. Memang lupa saya pun lupa dah benda cerita. Mana pendapat tentang Baitul Mal? Baitul Mal ni rumah ataupun baitul rumah lah, tapi tempat simpanan harta milik perbendaharaan negara, milik negara. Di situlah harta, kalau dulu ghanimah simpan situ, zakat simpan situ, situlah tempatnya. Ulama mutaakhir di kalangan mazhab Imam Syafi'i, ni saya ambil daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di atas mazhab Al-Imam Syafi'i yang dikarang oleh 3 ulama besar, Mustafa Khin, Ali Asy-Syarbaji, Mustafa Az-Zarqa, tak silap saya seorang lagi. Jadi ulama mutaakhir di kalangan mazhab Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa bahawa tidak perlu menyerahkan harta pusaka kepada Baitul Mal. Dengar jangan balik tu. Dengar ni pun dia balik. Dia kata selamat kita, tak payah bagi ke Baitul Mal. Baitul Mal kalau Perak mana? Majlis agama Islam. Tu Baitul Mal. Yalah. Ulama mutaakhir di kalangan mazhab Imam Syafi'i, pengarang kitab kita ni, dia karang buku di Syam, di bumi Syria, bumi negara Arab yang Baitul Malnya tidak tersusun seperti mana tempat kita di Perak ataupun di Malaysia khususnya, yang tersusun, ada ketua eksekutif, ada pegawai dia, ada ni bagian-bagian banyak benda. Tapi di sana tidak tersusun. Dia kata apa? Tidak perlu menyerahkan harta pusaka kepada Baitul Mal, kerana syarat Baitul Mal boleh mewarisi harta pusaka, ia mesti diurus tadbir dengan baik, iaitu dibelanjakan menurut tuntutan yang dibenarkan syarak. Itu asas. Baitul Mal nak dapat, Baitul Mal ni akan dapat pusaka bagi orang-orang yang tidak ada waris asabah, waris yang boleh menghabisi harta tersebut. Siapa dia? Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cicit lelaki, semua dan sebagainya. Ayah, ibu, pakcik, anak pakcik, adik-beradik lelaki, kandung ataupun sebapa, itu semua disebut sebagai waris asabah yang boleh menghabisi
harta tersebut. Dan ada juga orang perempuan yang boleh menghabisi harta. Contoh, si fulan mamat ni mati, dia ada anak perempuan seorang ataupun dua orang, dan dia ada kakak seorang ataupun dua orang. Bila anak perempuan ni seorang, maka anak perempuan dapat 1/2. 1/2. Baki 1/2. Ada kakak seorang, kakak akan menghabisi segala harta tersebut dengan namanya asabah ma'al ghairi. Itu istilah dia, asabah ma'al ghairi. Maka dia kedudukan dia tu macam adik-beradik lelaki kuat dia. Ni perempuan. Esok nanti ada orang datang jumpa saya, tapi esok saya nak pergi ke Shah Alam. Nampak kena postpone lah perjumpaan dengan dia tu. Dia kata tentang isu ni, dia ada anak perempuan seorang. Jadi dia dah risau dah macam mana harta ni. Tak tahu apa cerita sebenarnya. Tapi saya ingatkan kepada tuan-tuan yang tidak ada anak jantan, anak lelaki, don't be khawatir. Jangan risau. Orang faham kata don't be khawatir. Janganlah kelang kabut, la taklak. Jangan keluh kesah. Oh, risau dah anak saya dapat setengah je, lepas tu dapat ke adik-beradik, habislah. Apa nak risau, tuan-tuan sekalian? Kalau harta banyak tak risau lah. Tapi takut yang risau tu ada lah, tak ada risau dia. Tak ada harta langsung, hutang banyak. Tu sebab ada setengah sahabat kita, para tuan guru kata, kalau berlaku kes macam ni, kalau susah kita nak bagi, contoh kita ada rumah sebiji je, tak ada rumah ni, inilah rumah dia. Rumah tu kalau tuan-tuan nak bagi masa hidup, bagilah hibah. Bukanlah hibah tu waktu kita hidup menafikan hak adik-beradik, tak. Sebab kita masih hidup lagi, tak panggil faraid lagi ke orang hidup dah bagi faraid dah? Tak ada. Tuan-tuan hidup lagi, bernyawa lagi, isi kita bernyawa, boleh kita bagi terus kepada anak kita masa kita hidup, bagi terus kat dia. Tapi dengan syarat, jangan kita niat sebab nak elok supaya adik-beradik tak dapat. Niat kan banyak spesifik niat ni, banyak komponen niat ni, banyak dia punya cabang-cabang ni. Jadi niat yang pertamanya, saya nak tengok anak saya dapat harta saya masa hidup, cukup tu. Memang akan datang niat kedua tu, supaya adik-beradik aku tak dapat, tu confirm ada niat tu. Tapi itu bukan aulawiyat dia. Aulanya, saya nak anak saya rasa harta saya, dan adik-beradik saya pun kaya belaka. Apatah lagi yang berlaku kes adik-beradik tak baik langsung dengan kita. Kita pula anak teenage je ada, anak perempuan je ada. Yang tu jadi risau tu. Oh, risau sangat, tak tidur malam. Dah macam dia nak mati esok dah. Dia punya risaunya tentang harta dia. Kawan-kawan saya kata macam mana? Kalau rumah, bagilah terus. Tapi kalau duit dalam bank 1,000, 10,000 tu tak apa, kita faraidkan. Biarlah adik-beradik juga merasa daripada harta yang kita tinggalkan itu, supaya, sebab Allah kata aba'ukum wa abna'ukum, mak bapak kamu, anak-anak kamu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu siapa di kalangan mereka tu yang bermanfaat kepada kamu. Tak, mungkin lepas kita mati adik-beradik jadi baik pula dengan kita. Mungkin lepas kita mati adik-beradik baik dengan anak saudara, anak kita lah, anak saudara dia. Contoh. Jadi ini isunya tentang Baitul Mal mengikut pandangan mazhab mutaakhirin, mazhab Imam Syafi'i, ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang. Malangnya, kata dia, ni saya nakalkan ayat daripada kitab Fiqh Manaji, saya masuklah ni tu. Bukan saya tulis, saya nakal saja. Malangnya Baitul Mal kini tidak tersusun. Ni dia ikut realiti di negara dia. Di negara dia. Mana tadi? Syam. Di Syam. Bukan Syam kamikaze, Syam. Di Syria. Tidak tersusun dan tiada harapan untuk disusun dengan baik. Ni pandangan dia. Sehingga, dengar ni, keadaan ini berterusan sehingga Nabi Isa AS diturunkan kelak. Sudah. Kalau ikut pandangan ni, Baitul Mal kita tu takkan dapat pusaka langsung. Ni pertembungan antara satu hukum faraid. Dalam faraid ada komponen namanya rad, mengembalikan harta kepada ashabul furu' yang layak. Contoh anak perempuan tadi setengah kan, tak ada waris lain. Anak perempuan tu lah, kita ni sebatang kara, lahir ikut bulu betung. Bulu betung lahir. Dapat anak seorang perempuan, tak ada waris lain. Adik-beradik mati belaka, anak-anak adik-beradik pun tak ada, pakcik semua tak ada. Maka anak perempuan dapat setengah, baki setengah lagi. Kalau ikut pandangan ni, akan kembali kepada anak perempuan tadi, dapat 100% macam Allah SWT. Itu namanya rad.
Tapi dekat Malaysia kita tak guna pandangan ni. Faham tak faham? Tak guna pandangan. Kalau guna pandangan ni, maka tak ada duit nak bayar kepada gaji pegawai maik. Duit tak ada. Tak ada gaji. Oleh itu mereka berpendapat bahawa harta pusaka ini perlu dikembalikan kepada penerima secara fardu yang bukan suami isteri. Syarat rad dia tak boleh dapat pada suami atau isteri sebab dia nak mesti darah daging. Dan tak dapat juga kepada orang yang mendapat baki ataupun semua. Macam anak lelaki tak perlu dah rad sebab dia akan dapat semua. Ayah tak perlu rad dah, dia akan dapat baki kadang-kadang. Ini kehebatan kepada asabah. Sekiranya penerima secara fardu sekiranya tiada penerima secara fardu, maka ianya diserahkan kepada kaum kerabat zawil arham. Zawil arham ni macam mana? Nak kenal dia mudah je. Antara dia dengan si mati, tengah-tengah tu perempuan. Contoh, cucu kita, anak kepada anak perempuan kita. Cucu tu kita panggil zawil arham. Siapa dia zawil arham? Waris kita juga, tapi kadarnya syarak tak tetap. Tu saya ingatkan tuan-tuan yang semuanya senior belaka ni. Yang ada anak kita mati dulu. Bukan kita minta anak kita mati dulu. Tak ada pernah dalam rekod mak bapak minta anak-anak dia mati dulu sebelum dia. Biasanya anak-anak ada minta supaya ayah mati cepat, supaya dapat difaraikan praktik tu apa dipelajari malam ni. Jahat anak macam ni, spesies terancam. Sebelum dia tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada anak, contoh ataupun tuan-tuan ni ada anak perempuan semua, pula tu anak perempuan tu mati belaka semua, tinggal cucu je daripada anak perempuan kita. Sah-sah cucu kita takkan dapat pusaka kita, tuan-tuan. Kalau tak mengaji, kalau faraid memang tak dapat. Tapi dia akan dapat dalam sisi wasiat ataupun hibah yang datuk ataupun opah beri kepada mereka, ataupun hibah semasa hidup. Tapi kalau tunggu faraid, tobat lahum, anda cucu-cucu takkan dapat. Walaupun kita jaga dia daripada merah sampai hitam legang, kuat main panah, takkan dapat pusaka kita. Itu zawil arham. Faham tak tuan-tuan? Siapa lagi zawil arham? Contoh, pok mertua kita pula, opah kita ataupun datuk kita sebelah mak, itu zawil arham. Sebab bertemuan datuk dengan kita, tengah-tengah tu ada mak kita. Tapi datuk sebelah ayah, orang tak panggil zawil arham. Dia dikenali sebagai ashabul furu', golongan yang Allah tetapkan kadar. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Husin Ar-Rahabi, yang dikenali sebagai Ibnu Muwaffaq ad-Din, menyebut dalam bait syairnya yang dinamakan Matan Ar-Rahabiyah, sebab mewarisi pusaka manusia ada 3. Semua yang ada sebab ini akan mewarisi pusaka, iaitu pernikahan, walad dan keturunan. Tiada yang lain selain daripada 3 sebab ini. Ada 3 sebab aja nikah akan dapat pusaka. Jadi kalau dapat pusaka daripada isteri kita, layak sebab apa? Nikah. Orang bahas juga, nikah ni macam mana? Perlu bersama dulu ke tak perlu? Lepas akad nikah tu, tengok bini, comel. Bukan Mira Filzah, Mira Filzah tak comel mana? Amal orang kecewa Mira Filzah nikah, berat benar sungguh. Tu bini orang dah bosku. Banyak lagi kot 5, banyak lagi. Relax, bawa tenang. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor 2, banyak. Ni siapa buat status kecewa dan sebagainya, tak patut. Kita tak boleh buat bergurau benda-benda melipatkan hukum ni, tuan-tuan. Bini orang kita buat gurau lagi. Nak cakap benda tadi, nikah. Sebab nikah, adakah perlu berjimak dulu baru dikira dia mati baru kita dapat pusaka, ataupun sekadar akad nikah tu? Jawab. 2 minit dia sekarang. Sekadar akad nikah ke wajib bersama dulu? Kata ulama, ni perbahasan ulama. Iaitulah akad nikah tu lah, akad nikah yang sah. Akad nikah sah. Ada nikah tak sah, nikah sindiket di Thailand. Takut nak nikah sini, pergi nikah Thailand. Ustaz-ustaz pun ramai tu, cuma saya tak terlibat lagi. Nak nikah tapi penakut. Baik takut awal-awal senang, supaya selamat di dunia dan di akhirat. Walak ni apa? Bukan walak macam walak pada pimpinan ke gitu.
Wala ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, contoh yang kita beri, kita bebaskan hamba. Saya ada hamba seorang, saya tengok potensi dia kalau berniaga kokoting ni, hebat dia ni. Saya pun bebaskan dia. Dia pun jadi partner saya dalam kokoting Allah SWT, dalam syarikat. Kemudian dia mati, dia tak nikah, dia tak ada zuriat, dia tak ada adik-beradik, dia mati. Saya telah bebaskan dia, maka dia mati, harta semua dapat kat saya, Allah SWT. Wala. Tapi kalau saya mati, tak dapat ke dia. Syaratnya tuan tu bebaskan. Termasuk juga puan. Kalau seorang Mak Siti, dia ada hamba seorang, tak kira lelaki ke perempuan, dia bebaskan hamba tersebut, dan hamba tu menjadi seorang yang kaya, ada harta. Kalau hamba tu mati, akan dapat semua kepada puan dia tadi, walaupun dia seorang perempuan. Faham tak? Wala. Yang ketiga, keturunan. Ni kita tahulah, bin siapa. Ada lagi dahsyat yang banyak kita jumpa kes, seorang tu ambil anak angkat, dia binkan nama bapa angkat. Hukum tabanni haram. Kalau anak tu perempuan pula, dia pula jadi wali, double haram. Bukan haram main, double haram dia. Nikah pula, ni banyak jada sekali, jadah ke belakang Allah SWT. Jadi haram, dia mengaku tak boleh. Jadi tabanni hukumnya haram. Berlaku kes, bila matinya ayah betul dia, contoh ayah betul nama Mamat, dia ni dibinkan dengan Samad, Abdul Samad. Ayah betul nama Mamat. Mamat ni mati, adik-beradik betul dia ni, sebab dia kata mu ni anak Abdul Samad, bukan anak bapak Mamat, mu tak dapat harta pusaka. Pandai-pandai dia buat hukum untuk Allah SWT. Sedangkan dia tahu bahawa adik ataupun abangnya ni ditransfer ke rumah Abdul Samad, maka ditabanikan namanya Abdul Samad bin Abdul Samad. Maka walaupun dia bin Abdul Samad ke bin Mamat ke bin Mawi ke, dia tu tetap anak kepada Mamat tadi. Kena bagi hak dia. Ada juga kes apa dia kata apa? Oh sedap Abdul Samad dapat, Mamat dapat. Itu rezeki. Faraid ni tuan-tuan, bonus. Tahu bonus? Bonus ya Allah bagi. Tu sebab ada dua hari lepas, bukan semalam. Seorang tanya pada saya, dia orang di pondok Ustaz Tirmizi di Seni River. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, saya ada sebuah rumah peninggalan arwah mak. Saya ada dua beradik je, abang dengan dia. Mudah. Kalau abang dengan dia seorang, abang macam dua, jadi 3 lah bahagian. Abang dapat 2/3, dia dapat 1/3, dia perempuan. Cuma dia kata, Ustaz, tiba-tiba anak saudara datang, declare, dia kata, Makcik dah jual rumah ni, tahu tak makcik, opah dulu pernah wasiatkan rumah ni bagi kat saya, dia kata. Nampak? Dia wasiat, bagi saya rumah saya ni. Macam ni makcik jual barang saya ni. Dia kena kabur dah. Dia orang mengaji ni, dia akan risau. Jangan pula kita mengaji, kita bodoh, tipu tu. Jangan kita kata gitu. Kalau benda tu betul, macam mana? Takkah kita makan hak orang? Maka saya khabar kepada makcik, sinilah makcik, ada 2 pilihan. Yang pertama, makcik nak selamat ke tak nak selamat? Saya kata nak selamatlah Ustaz, di dunia dan di akhirat. Kalau gitu, dengar pandangan saya yang kerdil ni. Nombor 1, kalau betul dia kata itu ada wasiat, kalau betul ada wasiat dan makcik tak nak bagi, makcik makan hak orang lain. Kalau betul wasiat dia tu tipu, makcik bagi hak pada dia, makcik terlepas, dia pula kena. Jadi pilih yang mana? Dia kata pilih yang tadi lah, makcik bagi tu tak bagi. Cuma wasiat bagi kepada seseorang, dia tak boleh lebih daripada 1/3 tuan-tuan. Kalau rumah tu harga 90,000, maknanya dia layak hanya 1/3, 30,000 saja dia layak daripada rumah tersebut, bukan sebiji rumah. Kecuali 2 orang pakcik ni tadi, pakcik-makcik ni kata apa? Oh dah ada wasiat, tak apa kalau gitu ambil kekal seorang. Kalaulah mereka sebut gitu, memang dia akan dapat semua rumah tadi, 90,000 dapat dia seorang. Tapi kalau adik-adik kata, okey kalau ada wasiat tak apalah, tapi pakcik tak setuju wasiat tu, walaupun dia tak setuju wasiat tersebut, disebabkan mak dia wasiatkan wasiat tersebut kepada bukan waris yang layak terima pusaka, maka wasiat itu sah dan wajib beri kepada dia, walaupun dia tak setuju. Bila tak setuju, wasiat tersebut turun daripada full kepada 1/3 maksimum saja. Saya kata kat pakcik, kalau dia betul, makcik dah terlepas dah dosa.
sebab tak makan harta haram. Kalau dia betul. Tapi kalau dia tipu, makcik pun terlepas dah. Dia masuk neraka apa? Nak tipu kata orang. Ni tuan-tuan macam Allah SWT. Sama juga macam tadi di sekolah. Cikgu seorang cikgu tanya. Cikgu ni perempuan. Isu yang sama. Dah 6 tahun mak dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia. Tiba-tiba datang anak saudara seorang kata, rumah ni ada hak dia. Sedangkan bicara kuasa lepas dah. Pening orang pening. Tu sebab tuan-tuan sekalian, wasiat ni, kita bagi contoh, saya kata ke anak saya Umar, kalau abah mati nanti, rumah ni abah bagi kat kamu. Saya cakap dia seorang je. Sah wasiat tu sah. Wasiat tu sah. Cuma nak mengesahkan lagi, carilah saksi bosku. Cari saksi, jangan cicak. Tu seekor, 2 ekor, cukup lah 2 saksi. Tekorakmu. Dia kena saksi orang. Tujuannya apa? Orang ni boleh menjadi saksi kepada kita bila Tok Hakim tanya, betul ke dia dalam bagi wasiat? Ya, yang Arif. Bila? Saya lupa. Jangan cari yang nyanyok, betul tak? Cari yang biar semangat sikit. Tok Imam kita ke, Tok Bilal ke, Tok Siok ke, ataupun siapa-siapa yang siqah, ataupun bertulis. Itu lebih afdal pada zaman kita sekarang ni. Sebab kalau cakap mulut saja, jarang boleh menang. Apatah lagi kalaulah waris-waris lain memang nak melawan sungguh dengan kita. Susah nak menang, tuan-tuan. Walaupun kita kata wallahi wa billahi wa tallahi, demi bulan dan bintang, matahari, nyanyi lagi, tetap susah nak menang. Sebab tak ada saksi. Itu sebab nak buat wasiat, cakap mulut boleh, transfer pula kepada penulisan. Agak senang. Dan kalau boleh maklumkan kepada waris-waris. Jangan satu seorang. Seorang-seorang je cakap, tak boleh. Walaupun sah, tetapi susah nak disabitkan. Ada juga kes kita jumpa, bila abang sebut macam tu, seru, adik-adik setuju. Sebab dia kata apa? Abang tak pernah cakap tipu. Ni abang nipu saja, sekejap sokong ni, bila menang sokong ni pula. Ni kalau menang kalau opak ni pula. Jenis spesies katak. Jadi mana satu kita nak? Jadi kena sikap. Kena stand tu kena ada. Ni tak main lopak sana, lopak sini, lopak sana, lopak sini. Bukan sini, di Sabah. Kemudian tuan-tuan Allah SWT sekalian. Mana tadi? Okey. Habis faham tu? Keturunan. Tiada yang lain selain 3 sebab ini: nikah, walad dan keturunan. Walad tadi saya khabar tadi ya. Zaman dulu sebelum turunnya ayat pewarisan, kalau Rasulullah mensaudarakan antara para sahabat dengan sahabat di Ansar di Madinah, Muhajirin dengan Ansar, zaman dulu sebelum turun ayat mawaris, mereka boleh saling mewarisi antara satu sama lain. Itu zaman dulu. Lepas tu tak ada. Soalan ke-69. Persoalan mengenai tanah di bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok Tanah 1960, Akta nombor 13 tahun 1960 GSA, dalam kurungan GSA, seperti tanah Felda, Felkra, rancangan tanah pinggir. Ni kena dengar betul-betul. Rancangan tanah Felda, Felkra ni orang kata taklif faraid. Betul. Taklif faraid, dia kena ada penama je. Tapi kalau penama tu dapat, kalau totally waris-waris kata tak apa mak, sepanjang mak hidup, mak ambil lah. Tak apa, dia boleh ambil seorang. Jangan pula mak jadi kuasa veto macam Hitler. Mak dah dapat kuasa ni, mak semua dapat. Ni mak memang kaki dah ke darah seorang ni, tak boleh. Dia kena maklum. Dia kadang-kadang mak tak kuat nak usaha. Mungkin anak sulung yang usahakan. Usaha satu hal, hasil satu hal. Bila dapat hasil, tolaklah usaha dia. Baki faraidkan bersama waris-waris yang ada, walaupun nama waris tak ada dalam geran tanah tersebut. Kita baca sikit. Tanah-tanah yang dinyatakan di atas tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh lebih daripada 2 pemilik. Dengan pendek kata, tidak dibenarkan untuk diwarisi oleh pewaris selepas kematian pemiliknya. Siapa orang Felda sini? Betul ke betul? Semua orang bukan Felda. Hebat. Akta ini tertakluk kepada peruntukan Seksyen 14 Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok Tanah 1960 Pindaan 2002. Pada asalnya mengikut hukum faraid, setiap harta seseorang yang mati adalah menjadi pusaka. Itu kita tahu belaka. Apa saja. Ini orang tanya bawah ni, Ustaz, emas betul ke orang perempuan je dapat? Tak betul. Orang perempuan ke orang lelaki ke pondang sajak ke dapat belaka. Kalau mak dia mati, banyak berketul-ketul barang kemas dia. Bukan anak perempuan saja dapat, anak lelaki pun dapat. Cuma anak lelaki dapat bukan masuk erti kata memakai tu.
Ni ada hujah, dia kata, oh lelaki haram pakai. Pakai lain. Pakai mah haram. Tapi kalau simpan, haram tak? Tak haram. Dalam poket, haram tak? Tak haram. Jadi simpanlah emas, tuan-tuan, Allah SWT. Beli sikit-sikit. Saya tak ada emas, semua isteri saya simpan. Mana kapal benda dia? Demikianlah juga harta seorang penuka felda yang meninggal dunia, walaupun hak waris-waris tidak dinafikan bagi mewarisi tanah rancangan itu, namun undang-undang GSA tadi, yang atas tadi, menegah daripada nama-nama waris didaftarkan dalam surat hak milik tanah kecuali 2 nama saja. Itu biasa letak nama mak, kalau mak matilah. Kalau ayah mati, letak nama mak ataupun abang kandung, ataupun yang paling yang duduk di felda tu. Kak Ngoh ke abang cik ke yang duduk. Ni tak duduk tapi nak nama dalam tu. Tinggal mak tu kotang kanting seorang kait bawah kelapa sawit. Oleh yang demikian, waris-waris boleh membuat pilihan mengenai bentuk pembahagiannya. Ini cadangan kita kepada tuan-tuan yang ada situasi macam ni. Yang pertama, menyerahkan hak masing-masing kepada seorang saja seperti anak. Anak-anak menyerahkan tanah rancangan itu kepada ibu mereka. Tentang hasil ladang terpulang kepada anak-anak, lazimnya menyerahkannya kepada ibu mereka. Ada macam tu. Tak apa, sepanjang mak hidup, mak dulu pegang. Tiba mak pula jumpa pula dengan power baru. Yang tu start. Yang tu jadi start cerita sinetron. Kakiku di mukamu gitu tajuk cerita. Dia marah pula mak nikah. Nikah ni fitrah. Bukan setakat mak, bapak mak boleh nikah, boleh berlaku nak nikah. Itu fitrah. Dia kata, sudahlah ustaz, mak saya kahwin pula. Rezeki, kata, tu rezeki mana tahu dapat adik mak dah 70. Rezeki lah. Mana? Seorang saja. Yang kedua, menyerahkan tanah rancangan itu kepada 2 orang sahaja. Sama ada penyerahan secara permuafakatan, serah tak apa, kami tak ada nama tak apa, so abang long dengan mak sajalah, ataupun abang long dengan abang cik, Kak Ngah dengan Kak Long, contoh, letak nama 2. Atau taharuj. Taharuj ni apa dia? Keluar daripada pemilikan. Kita duduk di Kelebang dah, rumah ada, isteri ada, anak-anak ada, kereta 45 putih, ada mainan tu dan sebagainya. Kita duduk sedap dah. Orang di felda kita tahu abang kita susah dan sebagainya, walaupun dia lebih kaya daripada kita, tuan-tuan, Allah SWT. Tapi ada keluarga susah. Tuan-tuan akan ada konsep taharuj ni. Saya dah ngajar pada tuan lama dah. Bukan bermakna kalau kita tahu kita ada hak, kita mesti tuntut hak tu. Kalau tak tuntut, dosa, dia kata. Jangan gitu. Ada benda yang kita kena tekuni dan teliti, tuan sekalian. Contoh saya banyak kali contoh saya. Saya ada 7 adik-beradik, 5 lelaki 2 perempuan. Kalau ikut faraid, 5 lelaki macam 10, 2 perempuan 12 bahagian. Mana setiap lelaki kena dapat berapa? 2/12. Tapi saya dah beli tanah dekat kampung Cik Sena. Apa besar tanah tu? Dah naik semua. Letih kita nak potong. Saya asyik potong je rosak mesin. Asyik potong rosak. Tak mesin. Molek pula mesin pupuk tu. Jadi saya sebut pada keluarga saya, tanah di Balok tu tak apalah, aku tak ambil lah. Tanah aku tak nak. Anggaplah macam aku ni tak ada. Bukan mati. Mana? Tak ada. Kalau 6, 7 jadi 6. Sebab kita kenal daripada kita susah yang mana. Ni tak. Mudahlah Datuk Seri, Tan Seri, Tong, berapa banyak pangkat depan. Berebut lagi tanah sekangkang mangki dengan adik-beradik kita. Sebab apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Sangat sayang dunia. Nak sangat. Padahal kita ada konsep taharus. Betul itu hak kita. Tapi kita beri hak kita kepada orang yang lebih memerlukan. Itu izzah, kemuliaan bagi seseorang. Jangan kita Kelantan kata, jangan jelang sangat. Janganlah pelahap sangat kepada dunia ni sampai kita lupa segala-galanya. Dah ustaz, kalau saya tak tuntut, haram tak? Tak haram. Tak haram. Boleh kita serahkan hak kalau nak serah. Tapi kalau nak tuntut, haram tak? Tak haram. Tuntut silakan. Tak tuntut pun tak apa. Tapi syaratnya kena kebal. Abang tak nak. Abang tak nak. Cakap sepatah abang tak nak. Jangan tanya abang nak, senyap. Abang tak nak, senyap. Dua-dua senyap. Tak tahu adik status abang ni. Tiba-tiba kerajaan ambil alih, 400,000 beli. Baru buka mulut. Abang nak sebenarnya cuma abang segan. Korok mu.
Yang ketiga, menyerahkan tanah itu kepada seorang waris dengan bayaran kepada waris yang lain boleh juga. Contoh balung nak ambil, okeylah balung macam ni kami tolak harga murah-murah dengan balung, harga kasih sayang. Dah 7 ekar berapa? Bayar 40,000 cukup. Faraid 40,000 tu. Antara kasih sayang. Sekiranya lebih daripada seorang waris berhajat mahu memiliki tanah itu, mungkin boleh digunakan konsep lelong. Tanya balung nak, Kak Ngah pun nak, banci pun nak. Kita buat bid'ah. Buka meja bermula dengan 40,000 contoh. 40,000 satu, 40,000 ringgit, 40,000 seria. Naik RM1 cerah lah tuan-tuan. Naik biar 100 ke 1,000 baru cepat sikit habis. Ni main 10 sen, 15 sen. Letih lah. Siapa yang meletakkan harga lebih tinggi, dia yang akan memiliki harta tanah tersebut. Duit hasil bayaran harga tanah dibagi kepada waris-waris mengikut persetujuan. Ini satu saja cara dia. Jangan pula saya tetap Ustaz, walaupun saya tak ada nama, saya mesti dapat. Sebab apa saya kata macam ni, cadangan macam ni? Sebab tuan-tuan, tanah ni pada peringkat generasi awal beres lagi. Anak-anak cantik, ukhuwah terbaik. Tiba mari tang habis anak, tang cucu pula. Ni generasi kedua. Yang pertama anak-anak lah. Generasi kedua cucu. Okey, cucu terbaik sebab anak 2 orang je, cucu ada 4 orang. Terbaik. Mari cicit pula. Tu saya sebut dalam kotak ni. Persoalannya, apakah kesudahan tanah rancangan ini bila generasi kedua pula meninggal dunia? Sampai bilakah pentadbir akan membahagikan hasil ladang kepada ahli waris? Kita jawab sikit. Sampai bila? Tu sebab kalau kita yang ada dah kekuatan, kerja mungkin di KL, kerja di Ipoh, kerja di mana-mana, keluar daripada Felda dah, balik raya je, apa salahnya kita keluar daripada pemilikan tersebut, kita serah pada orang lebih berhak, sama ada dengan imbalan ataupun kita beri dengan rela hati. Senang. Kita pun tak mikir banyak lah tuan-tuan, tetap urusan orang lain. Baik, sekiranya semua waris mahukan tanah itu, mereka boleh melantik sekurang-kurangnya seorang pentadbir. Pentadbir akan dipertanggungjawabkan mengurus tanah ladang dan hasilnya perlu dibahagikan kepada waris-waris mengikut cara yang dipersetujui. Kalau semua nak juga, dia kata nak rasa juga tanah Felda, Feltra ni, tak ada masalah. Cuma masalah akan berlaku macam dalam kotak tadi lah. Sampai bila? Hatta mata. Sampai bila? Sampai bila nak buat macam tu? Mungkin peringkat cucu dah letih dah. Berapa seorang-seorang kita bagi pada mereka. Habis. Soalan ke-70. Apakah dimaksudkan dengan harta sepencarian? Ni sedap juga ni. Harta sepencarian ialah harta diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya hasil daripada sumber-sumber atau daripada usaha mereka bersama. Faham tak? Kalau saya berkahwin dulu, saya tak ada kereta lagi, ada motor AX5, tu pun Datuk Wahab bagi pinjam je. Lepas saya berhenti jadi Tok Iman, dia ambil balik dah motor tu. Jadi saya beli kereta Kenari, nama tu. Kenari pun isteri bayar down payment. Punya miskin papa kedananya aku dulu dah. Jadi waktu tu susah, gaji 400.5 pakai Kenari. Tapi Allah bukakan rezeki sikit demi sikit, dapat kerja kerajaan. Gaji sedap lah dah waktu tu. Boleh bayar kereta, tukar kereta pula kepada Vampire pula. Carnival tu, Kia Carnival, kedawah duit banyak tu, Carnival sungguh. Tak tukar. Lepas tu tukar, beli rumah, beli tanah macam-macam dalam tempoh tersebut. Jadi kalau saya meninggal dunia, itulah harta sepencarian saya. Ataupun kalau saya tak meninggal lagi, duduk dengan isteri, semua tu harta sepencarian dalam tempoh perkahwinan. Tu, jadi itu maksud dia harta sepencarian. Ataupun sama ada dua-dua kerja ataupun salah seorang bekerja. Kalau dua-dua bekerja lagi kuat atas pencarian. Tapi kalau salah seorang bekerja, kuat juga. Kuatlah orang yang bekerja tu dapat duit, tapi kita dikerjakan sahaja. Soalan ke-71. Apakah hukum harta sepencarian? Dekat Malaysia aja ada tuntutan harta sepencarian ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Mesir tak ada tuntutan harta sepencarian. Di Mekah pun tak ada. Jawapan, harta sepencarian berasal daripada adat orang Melayu. Adat boleh jadi hukum. Al-adatul muhakkamah. Adat ni diterima pakai oleh ulama dan pihak berkuasa agama di negara ini dan dijadikan sebahagian daripada hukum syarak kerana keadaannya yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Tak bertentangan. Malah banyak membantu masyarakat Islam dalam persoalan penyelesaian berkaitan pemilikan harta suami dan isteri. Hukum adat
Hukum adat harta sepercarian banyak dibincangkan, dan salah satu sandaran menjadikannya sebagai hukum adalah mengikut kaedah usulul fiqh, iaitu al-adatu muhakkamah, adat yang dijadikan hukum, maka boleh. Bukan dikata tak ada dalam Quran tak boleh buat, tak. Soalan ke-72, bila harta sepercarian boleh dituntut? Sehingga kini masih belum terdapat tata cara khusus berkaitan tuntutan harta sepencarian oleh pihak-pihak yang berkepentingan ke atas harta pusaka. Malah kebanyakan negeri, enakmen pentadbiran keluarga Islam tidak memperuntukkan tuntutan harta sepencarian antara suami isteri selepas berlakunya kematian salah seorang daripada mereka. Maknanya tak ada cara-cara khusus. Cuma yang kita belajarnya, kalau nak menuntut, pergilah ke mahkamah syariah. Jangan pergi jumpa orang persendirian. Kita jumpa Tok Imam, Tok Imam saya nak tuntut harta sepencarian. Tok Imam kata, bila saya nikah dengan awak? Dah bukan dengan Tok Imam, saya dengan suami saya. Oh, Tok Imam kata, kalau gitu tak apa, 50-50 dapat. Dia pun buat gitu sungguh. Tak betul, tuan-tuan. Tok Imam tak ada hak nak tentukan. Yang boleh tentu hakim di mahkamah syariah. Jangan pandai-pandai Tok Imam jadi hakim pula. Dia kata, saya mantan hakim. Tak boleh, mantan pun tak boleh. Dia dengan berautoriti. Dan biasanya orang menuntut harta sepercarian ni dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama, dalam kes tak ada zuriat. Ni banyak kali cerita dah. Tak ada zuriat, nikah lama, usaha dah. Orang kata usaha tangga kejayaan, usaha sungguh tak dapat. Dia kata al-jiddu asasun najah, bersungguh dan asas kejayaan, sungguh dah tak dapat. Makan obat kuat, obat macam-macam makan. Gambil Sarawak 4-5 biji telan. Tak dapat juga. Usaha dah, pergi rawatan tu moden, rawatan tradisional, urutan batin, urutan jarak jauh, semua buat, tak dapat anak. Maka kalau meninggal salah seorang, maka boleh menuntut harta sepercarian lah pasangan tersebut. Yang boleh menuntut ni hanya suami atau isteri je, tuan-tuan. Jangan pula kita ayah kepada dia, kita tuntut. Saya nak tuntut harta sepercarian, menantu saya, tak boleh, tak dapat. Hakim terajang je keluar daripada mahkamah tu. Yang boleh menuntut hanya suami atau isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lelaki ni banyak syarikat sangat. Di Manjung seorang syarikat, di blok Parit Buta seorang. Dia senang, dia kata, dia lepas lori. Transit sana kata lori pecah tayar. Rupanya duduk sana. Ni lori kena curi, banyak hari. Baru nikah lori kena curi, 3 hari duduk rumah baru. Banyak cawangan. Maka bila banyak cawangan, banyak isterinya, isteri yang pertama ataupun isteri sulung ataupun tua itu boleh pergi menuntut harta sepercarian dulu di mahkamah untuk menjaga hak dia sebagai isteri yang sulung. Sebab biasanya suami-suami di depan saya ni, dia akan melangkah panjang kakinya bila dia dah tenang hidup. Duit dah banyak, macam Abah Tauhid, duit banyak dah, anak besar-besar dah. Dia jadi kemah jalan macam yang serama. Kemah apa. Tapi kalau orang baru anak kecil-kecil lagi, badan penuh dengan inguh anak je lagi. Jadi susah sikit. Ni orang cakap lah, bukan saya cakap, saya nakalkan saja. Soalan ke-73. Siapa yang layak membuat tuntutan harta sepercarian? Harta sepercarian adalah hak bersama pasangan suami isteri sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Oleh itu hanya suami dan isteri saja yang boleh berhak menuntut harta sepercarian. Tuntutan boleh dibuat terutama jika berlaku perceraian. Boleh tuntut harta sepercarian. Contoh Datuk K dulu kan, cerai dengan Datin K, nikah dengan Datuk S. Masa dia bercerai tu, Datin K dituntut dapat berjuta juga sebab Datuk K orang kaya kan. Tu contoh. Boleh tuntut. Ataupun cerai mati, boleh tuntut. Mahkamah biasanya akan menerima permohonan pasangan yang hidup jika dapat membuktikan bahawa sebahagian daripada harta yang ditinggalkan si mati itu adalah hartanya yang didasarkan kepada harta sepercarian. Ingat kan? Mahkamah akan selidik. Contoh, kan banyak berlaku. Contohnya berlaku di Terengganu. Saya sebut 2-3 kali contoh ni. Seorang suami itu, dia ni driver, isterinya CEO. Suamiku driverku, tajuk cerita tu. Memang tu, suami dia isteri CEO, suami driver. Dah hari berjumpa, dari mata turun ke hati, dah sudah nikah. Jadi isterinya sayang sangat kat suami, beli rumah letak nama suami, dia bayar semua bulan-bulan kat bank. Bila suami dia mati, dah anak tak ada.
Suami mati, ada nama rumah, nama dia, tapi yang bayar tiap-tiap bulan siapa? Isteri dia. Marilah adik-beradik dengan mak ayah mari tuntut. Dia kata ni rumah ni kena faraid. Isteri dia kata tak mak, saya yang bayar. Mana bukti? Tak ada bukti. Resip buang habis. Tu kena ajar anak menantu kita tuan-tuan, kalau bayar buat satu file, catat. Kalau pakai dakwah yang ATM tu cepat habis dia, tulis kod pakai pen. Tanpa eliminate ke, maklumkan tu yang kita bayar, supaya senang membuktikan bahawa harta tu harta bersama ataupun harta kita seorang. Walaupun nama harta kita seorang, tidak semesti kita dapat semua. Tak semesti dapat semua. Tapi kalau dapat, tu rezeki daripada Allah SWT. Tuntutan atas perceraian boleh dikemukakan kepada mahkamah syariah jika pasangan itu berkahwin secara sah. Secara sah. Bahawa kahwin di Thailand ada juga yang secara sindiket. Nama qadi siapa? Tak tahu. Nama pak mak gitu ke? Tak. Wali siapa? Wali dia wali. Macam-macam. Saksi ada sindiket. Saya pernah jumpa kes dalam PKP baru ni. Kes yang sangat menarik Allah SWT yang berlaku di Johor. Dia WhatsApp saya. Kes dia nikah. Kali pertama dia menikah dengan orang yang dia tak suka. Maka dia buat hak, sebulan je nikah, cerai. Dia cerai. Dalam tempoh iddah tu, dia menikah pula dengan power dia yang dia suka. Rupanya yang dia suka tu Allah kata, asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhun lakum. Moga-moga apa yang kamu suka tu mungkin buruk untukmu. Betul sungguh. Yang dia suka tu rupanya doktor persendirian. Allah SWT. Kaki pukul, duduk setahun. Dia nikah dalam tempoh iddah, tak sah. Duduk setahun, kena pukul terajang sepak semua, isyarat pula suami dia. Suami kena tangkap, masuk penjara. Suami tak laparkan cerai. Dia tak tuntut pasal. Tiba-tiba berak, nikah pula dia. 3 kali nikah. Bila 3 kali nikah, yang ni dapat suami yang baik. Orang tua sikit pada dia. Dia umur 20-an, suami umur 40. Kaya lah, nampak standard lah. Tiba-tiba suami dalam penjara tu keluar. Cari dia. Ni dia kelas kabut macam Mr. Bean. Macam mana dia sekarang? Status dia apa? Saya tanya kawan saya hakim di SIK. Pening dia dah. Yang pertama nikah tak sah dah. Nikah yang kedua tu tak sah. Nikah ketiga lagi tak sah. Jadi siapakah suami dia sebenar? Jawab selepas ni. Nak farak macam mana? Nak pisahkan. Dia sayang sangat pada suami baru ni. Apa terpaksa sembunyi dan sebagainya. Ni satu masalah tuan sekalian dalam masyarakat. Tu belum cerita bab mati. Kalau dia mati macam mana pula? Ni keadaan yang berlaku. Baik, soalan ke-74 yang terakhir sekali. Suami telah berpoligami, alhamdulillah. Bagaimanakah hak harta sepercarian madunya? Katakan seorang suami yang mempunyai seorang isteri berkahwin dengan seorang wanita yang lain. Ni yang panggil rezeki. Wanita tersebut merupakan madu kepada isteri yang pertama. Wanita tu madu lah. Madu ni beracun macam Allah SWT. Ni paling asli. Balik-balik kena lepor periuk belanga tu madu asli. Madu itu juga mempunyai hak ke atas harta sepercarian bersama suami bermula dari tarikh perkahwinan. Kita seorang tu nikah dengan Siti daripada tahun 2000 sampai tahun 2020 tahun kahwin. Banyak dah harta dibina, daripada naik basikal lacak kepada syarikat basikal lacak enterprise, kemudian basikal lacak sendiri yang berhak. Hebat. Syarikat supply basikal lacak untuk budak-budak mati semua. Seluruh Malaysia. Kemudian dia jumpa dengan Minah ni. Daripada tahun 2021 sampailah 2025. Mati dia. Naik basikal lacak, langgar dengan lembu, mati. Contoh, suami dia mati. Maka bagi yang tua tu akan dapat daripada tempoh 2000 sampai 25. Yang baru tadi 2021 sampai 20, tu saja atas perceraian. Tetap layak menuntut bagi yang baru, tapi sekadar-kadar tempoh kamu kahwin saja. Tu sebab yang jaga masalah. Sebab kalau sudut faraid, dua-dua tu akan dapat 1/4 kalau suami tak ada anak. Bagi 2. Kalau ada anak 1/8 bagi 2. Tiba-tiba atas perceraian pun sama banyak dengan yang baru. Tu tak aci. Walaupun aci banyak dekat buntung. Allah SWT. Untuk lebih jelas, sebagai contoh kes, isteri pertama bersama suami membeli sebidang tanah secara berkongsi dan pembayarannya telah diselesaikan semuanya. Tanah tersebut itu harta sepercarian isteri pertama dan suami.
kemudian si suami berkahwin pula dengan isteri kedua tiada hak harta sepercarian ke atas tanah tersebut kerana ia diperolehi sebelum perkahwinannya dengan suami. Kalau benda tu dah ada, harta sepercarian tak dapat, tapi far'i tetap dapat. Tetap dapat. Itu saja untuk Allah SWT pada malam ni. Tak boleh banyak-banyak berasa. Jadi ada soalan? Tanya. Dapat kapet baru ramah apa? Ada soalan? Ada soalan tuan? Tak ada, alhamdulillah. Lama tak mari pun tak ada soalan. Betapa bijaknya orang di Kelebang Jaya. Hebatnya, cekap. Ni saya suka kat sini. Jadi sekadar tu untuk Allah SWT yang dapat saya sampaikan pada hari. Nampak hari. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau soalan kita baca sikit lagi sebelum kita habis. Bolehkah isteri yang nusyus membuat tuntutan harta sepercarian? Isteri nusyus, yang derhaka. Seorang isteri yang bercerai dengan suaminya akibat kesalahannya sendiri seperti nusyus masih berhak menuntut harta sepercarian, boleh tuntut lagi. Begitu juga jika dia bercerai dengan suami melalui perceraian khulu', tebus talak. Khulu' kan, suami tak nak cerai. Suami tak nak cerai, tapi dia kata, kalau abang cerai saya bagi Lamborghini sebiji. Dia pun cerai. Mana tu dapat khulu', tetap dapat, kecuali ianya berdasarkan pelepasan tuntutannya atas harta sepercarian. Kecuali dah buat dia dah, saya takkan tuntut apa-apa pun, maka tak apa. Yang telah ditentukan hak pemilikan masing-masing. Sesiapa juga tidak berhak untuk menafikan hak salah satu pihak yang membuat tuntutan harta sepercarian jika pihak itu boleh membuktikan kepada mahkamah bahawa harta itu diperolehi dari hasil kedua-dua pihak dalam tempoh perkahwinan dan harta tersebut benar-benar wujud, boleh tuntut. Tapi isteri nusyuh ni tepat dia neraka untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ada beli beberapa biji almari untuk Mataf Baidi daripada Ustaz Azhan Ishaq, komplek Radhatul Jannah. Jadi yang terpakai tu kita bawa ke Mataf Baidi, jadikan mini perpustakaan. Saya juga buat iklan tadi, kalau tuan-tuan ada kitab-kitab yang nak diberikan di sana, boleh hantarlah ke mahad kami di Taman Meru tu. Sama ada nak post mahal sangat tuan-tuan, hantar sendirilah, naik motor, kereta, hantar. Tak dapat infak ataupun wakafkan buku di sana. Quran kita tak nak. Quran sebab banyak sangat. Quran Allah bagi. Dia sama tahfiz atau Quran. Sampai ke sudah penuh Quran. Jadi kalau Quran tuan-tuan nak bagi, saya sarankan tuan-tuan pergi ke sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan uzur-uzur Quran dia. Kita ingat sekolah kerajaan ni banyak Quran dah. Uzur banyak. Tak percaya tanya orang niaga kantin. Nak uzur. Macam sekolah saya Dato' Masai. Kalau Iqra' tu hancur buku Iqra'. Tuan-tuan nak infak jangan nampak ma'atafi je. Sebab jangan kata sekolah kebangsaan tak mengaji. Tetap sama je pahala je. Cumanya banyak sikit pembacaan, itu saja. Jadi tuan doa lah dapat membentuk pelajar hari ni. Dia berimtihan tahriri dan syafawi. Pelajar kami ada 18 orang dah. Dan kita dapat staf yang sangat baik. Saya syukur 4 kali bertukar staf guru. Tapi kali ni yang terbaik kita dapat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan esok start cuti. Sebab lama tak cuti. Dalam 4 hari kita bagi cuti untuk balik melepaskan rindu rendam kepada mak bapak dia. Jadi wallahu a'lam, hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.